Baik, kemudian bagaimana pula dengan kedudukan dekat manusia ni? Jadi yang menentukan manusia itu dekat atau tidak dengan Allah, apabila perkara-perkara tadi itu menjadi ingatan seseorang, menjadi keyakinan dia, kefahaman dia, ingatan dia dan pandangan batin dia. Maka sekadar itulah yang menentukan dekat atau jauhnya seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak paling jauh sekali daripada Allah, tidak percaya benda tu. Tidak percaya bahawa makhluk ini tertakluk dengan Tuhan penciptanya. Tidak percaya benda tu. Bahawa adanya Tuhan yang mencipta, yang mengatur alam ini, dan alam ini tidak terpisah daripada kehendak, kekuasaan, ilmu, samuk basar dia tu. Tidak percaya benda ni. Itulah hak paling jauh sekali. Dan ini adalah berarti kekufuran. Orang yang ingkar, orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak dekat sikit daripada ni, dia percaya benda ni, tapi dia lupa. Tak nampak kenyataan ini. Dia percaya Allah Ta'ala ni menciptakan alam, mengatur alam, bahawa alam semesta ni tak akan berlaku satu fenomena pun, melainkan berlaku dengan kehendak dan kekuasaan dia dan tertakluk dengan sifat-sifatnya yang lain. Dia tahu, dia mengaji benda ni, dia faham. Tapi dalam perjalanan hidup dia, tak nampak. Tengok kejadian, tak nampak bahawa semua itu adalah kenyataan daripada perbuatan Allah. Dia tak nampak. Ini orang panggil ghaflah. Tapi dekat sikit berbanding dengan hendak percaya langsung tadi tu. Sekarang dia percaya, cuma tidak hadir di dalam hati. Bila tengok kejadian, fenomena alam, berlakunya, ada orang ni hidup, orang ni mati, sebab dia mati macam-macam. Kemudian orang ni dapat rezeki, cara dia dapat macam-macam. Orang ni senang, orang ni kaya. Macam-macam ragam bentuk manusia ni. Hak jadi kaya pasal yang ginilah, sebab beginilah. Hak jadi apa-apa kedana macam-macam lah. Banyak sebab macam-macam. Berlaku depan mata benda ni. Untung, rugi, senang, susah. Berlaku fenomena ini. Tapi tidak nampak bahawa itu perbuatan Allah. Tapi dia percaya semua ni berlaku dengan kehendak Allah atau tidak? Oh, berlaku dengan kehendak Allah, kekuasaan Allah. Tapi kejadian yang berlaku tu tak mari orang panggil. Tidak hadir. Itu dekat dah sikit berbanding hendak percaya. Tetapi yang lebih dekat daripada itu ialah orang yang bukan saja faham perkara ni, yakin terhadap perkara ni, tapi menjadi pandangan batin dia. Hadir dalam ingatan dia, hadir dalam renungan batinnya, bahawa tak akan berlaku semua ni melainkan semua ni adalah perbuatan Allah. Dia akan balik kepada la haula wala quwata illa billah. Dia akan pandang bahawa semua fenomena alam semesta ini adalah cerminan kepada Tuhan yang Maha Esa, cerminan kepada perbuatan Tuhan, cerminan kepada sifat-sifat ketuhanan Allah atas alam semesta, fenomena yang berlaku pada alam semesta ni. Itu dekat lagi. Jadi ukuran dekat ni adalah sejauh mana kalbu seseorang ini dapat menyedari dan hadir untuk ingat semua perkara-perkara itu. Maka disitulah darjat kedekatan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang ingin disampaikan oleh Syekh Ibn Atta. Maka istilah tadi itu, hati yang ingat, hati yang faham, hati yang yakin, hati yang ingat, hati yang sedar, hati yang terasa, hati yang sentiasa memandang semua itu, semua perkataan-perkataan tadi itu dalam istilah tasawuf orang panggil musyahadah. Istilah musyahadah. Itu je cara mudah nak faham. Pendetailan dia banyaklah hal-hal lain, kita tak payah pergilah dalam tu. Ambil yang mudah-mudah gini sudah dahulu, dan itu pun sudah mencapai maksud. Perincian ni cerita lain. Jadi tasawuf ni sebenarnya bukanlah rumit sangat, tapi taklah mudah sangat. Kalau dipermudahkan, insya-Allah boleh faham dengan mudah. Itu je. Cuma yang jadi payah tu dua sebab. Sama ada kita macam nauzubillah min zalik, kita mengajar kita sendiri tak faham balik, ataupun hak dengar tu dungu dak lalu. Mungkin tak faham lah. Atau kan ajar dak erti, ataupun hak dengar tu nak kata bahasa kata bodoh lah. Bodoh dak lalu. Bahasa mudah lah. Mungkin tak faham lah. Tapi kalau dia ada kepahaman yang sederhana dan dijelaskan baik, insya-Allah benda tu boleh dipahami dengan baik. Jadi antara sudut kedekatan seseorang dengan Allah dengan makna itu, makna kefahaman dan kesedaran hati terhadap hakikat bahawa makhluk ini tidak terpisah daripada Allah. Apa arti tidak terpisah daripada Allah? Tidak terpisah daripada taklukan sifat-sifat dia tu. Taklukan sifat-sifatnya. Jadi itulah makna dekat.
Bukan berarti dekat bahawa Tuhan tu ada tempat dan kita berjarak dekat dengan dia. Itu bukan makna yang dimaksudkan. Dan kefahaman itu, pegangan itu adalah pegangan yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi demikianlah Syekh Ibn Athah menyebut dalam kalam hikmat ini, dekatmu kepada Allah itu sekiranya kau selalu seolah-olah melihat dan memerhatikan dekatnya Allah kepadamu. Itu maksud. Kalbu kita ni sedar, ingat bahawa kita sentiasa tertakluk dengan Allah, tertakluk dengan kudratnya, dengan iradatnya. Dan itulah hakikatnya. Bila kita lupa, kita jauh. Bila kita tak faham, jauh lagi. Bila kita ingkar, paling jauh. Itu ukuran dekat atau jauhnya manusia dengan Allah.